Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam أو أجعله جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ahaduha itu kan walladhi yuftiru bihi as-saimu asharatu asya. Ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfil munfatihi aw ghairil munfatih kal wusuli min ma'mumatin ila ras. Semalam kita dah tengok dah sebahagian dalam hasyiah. Ini kita sambung lagi, tak habis lagi muftir yang pertama dan juga yang kedua, iaitu apa yang sampai secara sengaja ke dalam rongga yang terbuka. Sama ada rongga yang terbuka tu terbuka pada asal, memang asal-asalnya terbuka, ataupun asalnya tak terbuka tapi disebabkan benda lain dia jadi terbuka. Jadi bila sampai, tak kira lah sama ada jawf tu dia munfatih pada asal ataupun tidak, bila sampai pada jawf tu batal puasa. Kemudian dalam amdan tu, dalam kata muhasyi, amdan muhasyi bawa masalah khaid. Khaid kita dah sebut dah sebelum ni kan. Masalah khaid, iaitu orang yang dia masukkan khaid dalam, dia telan khaid sebahagian, tapi sebahagian lagi ada di luar mulut. Maksudnya sebahagian kat kawasan zahir, sebahagian ada kat kawasan batin. Jadi dia lupa nak tarik balik. Bila lupa nak tarik balik, esok pagi tu muskilah lah. Kalau dia tarik keluarkan benang yang dimasukkan tu, hukum dia hukum istiqa'ah. Hukum dia istiqa'ah, maknanya batal puasa. Kalau dia telan, hukum dia memasukkan ain ke dalam jawf pula, memasukkan ain ke dalam rongga yang berlubang. Dan kalau dia tinggalkan pula, solat dia tak sah. Faham? Solat dia tidak sah. Kenapa solat dia tak sah? Sebab ada pada diri dia sesuatu yang berhubung dengan najis. Sebab dalam tu hukum dia najis. Jadi ada benda sekarang ni kat kawasan zahir ni, dia berhubung sekali dengan kat dalam. Jadi cara dia macam mana? Cara dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya orang yang ada orang tarik, ada orang lain tarik ketika mana dia tak sedang, tengah leka, ada orang tarik daripada mulut dia tanpa dia sedar. Tapi kalau dia sedar, kalau dia buat pakat-pakat tak boleh. Ini dia tak sedar, lepas tu orang tarik. Tapi boleh jadi masalahnya orang tak tahu. Jadi muskilah. Jadi disebut juga dalam kitab, cara dia pergi ke qadi akan paksa. Qadi akan paksa untuk keluarkan. Jadi pada ketika tu dia seperti mukrah. Dia seperti mukrah. Maknanya dia keluarkan, tapi tak batal. Sebab hukum dia hukum kita kata istiqa'ah batal kan, tapi sekarang ni hukum dia hukum dipaksa muntah. Hukum dia sekarang ni hukum dipaksa muntah.
Dan ada yang sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya dia solat li hurmatil waqt, dan dia qada solat tersebut. Dia solat li hurmatil waqt, kemudian dia kena qada solat tersebut. Jadi dia tak batalkanlah puasa dia. Betul, itu tak payah kita dah sebut dah sebelum ni. Kita tengok dekat ilal jawf al-munfatih. Ilal jawf al-munfatih, ai as-salatan, iaitu masuknya ain secara sengaja kepada lubang rongga yang terbuka. As-salatan pada asal terbuka tu infitahan zahiran mahsusan, sebagai terbuka yang zahir, yang nyata, mahsusan, yang dirasa, yang apa ni, dirasai, mahsus, dicapai oleh panca indera. Maka fala yadurru wusulul kuhli, maka tak bagi mudarat sampai celak daripada mata. Kita pakai celak, lepas tu ada sampai, tak ada masalah. Sampai dekat lakum kita rasa sekalipun, ataupun kita titis ubat mata rasa, pun tidak membatalkan puasa. Awil duhni, ataupun pakai minyak, ataupun minyak duhni, au ma'il ightisal, kita pakai minyak, jadi minyak tu mengesap dalam liang liang roma. Begitu juga air mandian. Wa in wajadalahu atharon bi batinihi, dan jika dia rasa kesan minyak ataupun air tadi, kan bila kita mandi kan kita rasa sejuk dalam, jadi tu kesan-kesan dia, ataupun daripada minyak-minyak tu, jadi kita rasa tu asar dia, asar daripada air ataupun minyak tadi. Wa in wajadahu atharon bi batinihi, bitasharrubil masam, dengan apa, meresapnya melalui lubang-lubang liang roma tu. Apa dia masam tu? Bukan masam. Masam. Wahia, apa dia sebut dia? Dia satu, dia sukbah kan. Tengok takkik kan. Ni jamak asalnya. Dia sukbah, mufrad dia, jamaknya saqbun. Ada sukbatul jidar, kharqun nafiz, saqbun, sukbah, ada agak suqab. Saqbul jasad, waya apa ni, lubang-lubang lah, lubang-lubang pada jasad, yang ada pada jasad tu kita sebut liang roma lah bahasa kita. Jamak bagi sam, jamak bagi sam, boleh tiga lah baris sin tu, sam, sim, sum, bitaslithis sini, dengan meniga sin. Dia boleh tiga harokat kat sin tu, sam, sum, sim, tapi wal fathu afsah. Fathahkan sin tu, afsah tu lebih fasih lah, iaitu sam, jamak dia masam. Li'anna dhalika, jadi tak batal. Wa in wajalahu asaran batnihi, yani lam fala yadur, fala yadur. Ni nampak nak bawa illah kepada la yadur tu lah. Kenapa la yadur wusul tu? Illah kepada la yadur tu tak bagi mudarat sampainya celak daripada ain
apa ni, ataupun sampainya minyak ataupun air mandian, dengan sebab apa ni, meresapnya melalui liang-liang roma. Kenapa tak yadur? Li'anna wusula al-madhkur laisa min manfadhin maftuh, bukan daripada manfaz apa ni, lubang, rongga yang terbuka. Infitahan zahiran mahsusan, bukan daripada rongga terbuka, sebagai terbuka yang zahir, yang mahsus. Li'anna infitahal masami la yuhas, kerana infitah, terbukanya masam tu la yuhas, dia kecil sangat. Dia kecil sangat. Wa qawluhu aw ghairil munfatih ay as-salatan. Dia kata qauluhu ay ghairil munfatih, qaulu syarah itu aw ghairil munfatih ay as-salatan. Yang ni tak terbuka, maknanya tak terbuka pada asal, maka tidak menafikan annahu munfatihun ardan biwasitati jurhin. Dikaitkan ghair munfatih as-salatan. Maka tak menafikan bahawasanya dia terbuka dengan jalan dengan wasitah luka ataupun selainnya lah. Munfatih kata arad apa ni, dia aridi. Walidzalika ja'alul munfatih qaidan, karena itulah mereka menjadikan, para ulama lah menjadikan munfatih itu, yang terbuka itu, sebagai qaid, sebagai qaid liyakhruja, supaya keluar, ma wasala, apa yang sampai apa ni, ma wasala minal masam, apa yang sampai melalui masam, melalui yang roma. Lepas tu macam mana dia apa ni, dia boleh kata, macam mana Syekh Bajuri ni boleh kata maksud dia yang tu, ghairul munfatih as-salatan fala yunafi anna munfatihun ardan biwasitati jurhin, walizalika ja'alu al-munfatih qaidan liyakhruja ma wasala minal masam wa yadullu ala kaunil murad dzalika qauluhu. Nampak dia kata sekarang ni faham dia sebenarnya maksud dia macam ni. Macam mana dia boleh kata maksud tu macam tu? Nampak dia datangkan pula ada dalil yang menunjuk kenapa dia kata maksud dia macam tu. Atau ulama dia kata maksud dia ghairul munfatih, dia kata as-salatan, maka tidak menafikan bahawasanya dia tu munfatih ardan. Boleh faham situ kan? Okey. Maka tak menafikan bahawasanya dia rongga yang terbuka secara apa ni, atas jalan mendatang, bukannya asal dengan wasitah juruh. Kerana tu mereka jadikan munfatih itu sebagai qaid, untuk mengeluarkan, untuk ataupun liyukhrija ma wasala minal masam, untuk mengeluarkan apa yang sampai melalui apa ni, liang roma. Wa yadullu ala kaunil murad dzalika, dan menunjukkan atas keadaan yang dikehendaki itu, apa yang tersebut tadi. Kata musannif, kata syarah, kal wusul min ma'munati ila ra'si, seperti sampainya ain sesuatu daripada ma'munah luka, ila ra'si, kepada kepala. Fa innal ma'munah, kerana sesungguhnya ma'munah tu, nak dobek dulu, baca bil hamzi, jurhun yasilu ila kharitatid dimagh. Kerana sesungguhnya ma'munah tu, hal bacaan itu dengan hams, adalah jurhun, luka yang sampai kepada selaput otak. Maka faqad sadaqa ala zalika annahu munfatihun ardan, maka terbenarlah atas yang demikian tu, annahu ala zalika annahu munfatihun ardan, dia tu terbuka secara ardan, bukan as-salah.
Jadi faqad sadaqalah ala dzalika ni qaulihi tu annahu munfatihun ardon. Tapi walau qala syarih munfatihun asalatan au ardon lakana awdah. Tapi syarih tak buat macam tu. Syarih dia sebut ilal jawf munfatih au ghairul munfatih. Tapi Muhasyi bagi sebut dekat sini maksud jawf munfatih itu munfatih asalatan, ghairul munfatih itu ghairul munfatih asalatan. Lepas tu macam mana dia kata itu yang dimaksudkan oleh syarih. Dia nak bagi tahu memang betul itu dimaksudkan oleh syarih sebab perkataan syarih selepas tu kal wusul ila min ma'munatin ila ra'si dan sebagainya. Faham daripada situ. Baik. Jadi sama ada masuk melalui lubang yang terbuka pada asal ataupun tak terbuka pada asal. Pada asalnya tak terbuka tapi terbuka. Lepas tu dia bubuh ubat ke apa ke kat situ masuk kat dalam rongga tu, maka membatalkan puasa. Kemudian wal muradu imsaku shaim dalam syarah wal muradu imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan, dan yang dikehendakinya adalah menahan oleh seorang yang berpuasa tu, yang ni orang panggil apa ni, idhafat masdar kepada fa'il. Imsak oleh orang yang berpuasa, imsak daripada sampainya ain kepada had yang dinamakan sebagai jauf. Had yang dinamakan jauf, rongga yang berlubang luar. Maksudnya itulah yang dikehendakinya. Sebab kita kata perkara yang membatalkan puasa sampai ain kepada rongga yang berlubang, sampai kepada rongga. Jadi bila perkara tersebut membatalkan puasa, makna kena imsak daripada perkara tersebut. Sebab kita tak mau bagi batal puasa. Faham kan? Sebab tu dia kata qauluhu dalam muhasyi awal murad imsaku shaim. Ai al murad min qaulihi, yani al murad min qaulihi itu min qaulihi mawsala jaf abi ra's bi tariqil luzum. Dengan jalan lazim. Dengan jalan luzum, dengan jalan apa nak sebut mesti. Ini al-murad bi tariqil luzum. Maknanya dah dia apa ni, tengok depan tu dulu, fa inna ja'la dzalika muftiran lis-shaim, kerana menjadikan zalika, apa zalika ma wasala ila jawf abi ra'si itu muftiran, menjadikan yang demikian itu ja'la dzalika muftiran lis-shaim, ja'la dzalika muftiran lis-shaim, khabar inna dia yaqtadi, bagi faham wujubal imsaki shaim daripada perkara tersebut. Menjadikan perkara itu membatalkan puasa, bagi faham wajiblah imsak orang yang berpuasa tu daripada buat perkara tersebut. Faham kan? Itu dia kata al-murad tu bi tariqil luzum. Ayah itu. Lepas tu dekat dalam tu dia nak sebut pula tentang nukhaah ataupun nukhamah kahak. Lepas tu dia akan sebut hak zahir. Semalam pun kita dah sebut dah kan hak zahir, hak batin tu. Jadi kita tengok dalam ni. Aku nak cari kan nanti boleh tanda. Wa qawluhu an wusulil ain ila akhirih. Minha apa? Minal ain. Nukhamah bil mimi au nukhaah bil ain. Jadi ada sebut nukhamah, ada sebut nukhaah bil ain atau bil mim. Minha daripada ain tu, sebahagian daripada ain tu nukhamah ataupun nukhaah, wasalat li haddiz zahir, sampai ia nukhaah atau nukhamah tu sampai kepada had zahir.
Apa dia had zahir tu? Wa huwa al-haddu zahir tu makhrajul ha'il muhmalah 'ala al-mu'tamad. Makhraj tempat keluar huruf ha. Ha yang muhmalah. Ha yang dihampakan, maksudnya ha tak ada titik. Bukan huruf kha. Ha yang muhmalah 'ala al-mu'tamad, atas pendapat yang mu'tamad. Wakila itu pendapat apa ni yang dipilih Imam Nawawi. Wakila iaitu pendapat Imam Rafi'i, makhrajul kha al-mu'jamah. Itu makhraj tempat keluar huruf kha. Okey. Habis itu situ orang panggil jumlah mu'taridah tu. Dia nak sebutkan had zahir tu. Wasalat li haddiz zahir. Kalam tak habis lagi tapi nak terangkan dulu apa hadduz zahir tu. Lepas tu baru sambung balik. Wa qadara ala majjiha, dan dia mampu atas buangnya, ludahnya. Majjiha wa tarakaha, dia mampu untuk buang, mampu untuk ludah kahak tu yang sampai kepada had zahir. Wa tarakaha, dan dia tinggalkannya. Maknanya dia tinggal apa? Dia tinggalkan kahak tersebut, dengan makna dia tidak luah. Tak luah, dia tak buang. Hatta wasalat ilal jawf, sehinggalah sampai kahak tadi itu, nukha'ah tadi itu, ilal jawf, sampai kepada jawf. Fayuftiru hina idzin li taksirihi, maka batallah puasa dia pada ketika itu kerana taksirnya dia, kerana cuainya as-shaim tadi. Faham kan? Wa kadza law adkhalatil mar'atu usbu'aha fi farjiha indal istinja. Begitu juga kalau orang perempuan dia masukkan jari dia dalam faraj dia. Dia masukkan jari dia dalam faraj dia ketika istinja. Jadi ketika istinja dia masukkan jari dalam faraj. Apa pasal apa dia sebut ni? Pasal ada orang buat. Kama yaf'aluhu ba'dun nisa'il jahalah, seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian perempuan-perempuan yang jahil. Jadi batal. Jadi batal puasa dia. Wa mislu zalika, zalika apa ni? Wa mislu zalika, dan seumpama yang demikian tu, senyum apa tolong? Zalika kan Zulaikha. Ada kau jumpa ha. Wa mislu zalika. Neh. Dia banyak. Udah. Mislu zalikal isba'. Amir. Apa dia? Wa mislu an nampak dah, faham dah. Cuma nak mislu husul
Umum sangat. Surah Ain walaupun Ain. Ya comel. Boleh. Awak pergi kat Nukha'ah pula. Kan. Apa dia? Dia tengok. Apa dia? Apa? Zalika. Boleh sebab masalah dia memang masalah masuk ain. Masalah tu memang masalah masuk ain. Cuma dia nampak nak sama dengan masalah kat atas tu, masalah perempuan tu. Tapi dia berkaitan dengan masuk ain tu dia lebih umum lagi lah. Dia lebih umum lagi. Wa mislu dzalikal madhkur min idkhalil mar'ati isba'aha fi farjiha tu ma law kharaja ba'dul fadlah al-ghalidhah. Apa dia? Fadlah apa? Tak tahu. Ameh? Tak tahu fadlah. Dalam nahwu apa fadlah? Tak tahu. Dalam nahwu apa? Ni kan fadlah nahwu ni. Ni fadlah tay najizah. Seperti masalah tadi juga, seperti yang tersebut, maknanya perempuan tu masukkan apa ni jari dia dalam faraj dia tu ketika istinja. Ataupun kita kata umum lagi masalah masuk ain dalam jauf, iaitu kalau keluar sebahagian, maksudnya tak keluar habis, sebahagian najis, taik lah mudah sebut faham kan, taik yang kerah ghalidhah, ni sembelit ni, summa ada, kemudian masuk balik, kemudian masuk balik, listimsakit tabi'ah. Nak terjemah macam mana istimsak mana? Istimsak. Imsak ni ya sembelit lah. Imsak masalah atau ana musabun bil imsak. Ishal cirit-birit dia mudah ishal. Imsak sembelit. Bukan imsak puasa tu. Jadi katalah keluar taik kerah, lepas tu dia masuk balik. Hak ni bagi mudarat.
fayadurru falyatanabbah lahu. Falyatanabbah lahu. Ini masalah nampak macam apa ni, Allahu a'lam, masalah perempuan tu masukkan tangan dia itulah, masukkan tangan dalam dia punya faraj tu. Jadi kadang orang sembelit, dia keluar sebahagian, jadi susah nak keluar. Kata tarik kerah, dia tarik kerah, lepas tu dia keluar sebahagian, lepas tu nak keluarkan lagi tu, tu seksa sembelit. Seksa sembelit itu boleh rasa apa macam orang beranak kan. Sembelit pun kita dah teruk ni beranak. Jadi itu nak kata buat masalah kalau berlaku. Kalau berlaku ada hukum dia. Jadi kadang bila orang dia tak mengaji Abu Sayyidina Muhammad, dia tak mengaji fiqh, lepas tu dia tak mengaji secara dah kata macam mana ulama fiqh mengaji disiplin dia dan sebagainya, apa yang ulama sebut dalam tu masalah-masalah iftiradiyah dan sebagainya, kalau berlaku. Sebab tu cara ulama dia mengasah ada nak asah mereka punya zihin dan juga malakah ilmu dia. Begitu juga nak asah orang lain. Jadi orang tengok macam tu dengan kaedah yang dia mengaji, kan masuk ain kan. Jadi buatlah masalah di situ. Maknanya macam mana kepahaman dia bagi apa yang dia mengaji. Jadi buat masalah-masalah. Jadi setengah-setengah orang dia bising benda ni. Apa benda ni kata sembang bab-bab ni. Jadi dia macam dia apa, kerana ketidakfahaman dia tu, jadi dia orang kata apa, mengkritik lah kata-kata. Nah benda tu kalau berlaku dah tak ada hukum ke? Dia ada hukum dia lah. Tapi kita buat dan sebut syarat ilmiah lah, lebih-lebih lagi bila kita cakap dekat orang ramai dan sebagainya. Sebab benda ni kan berkaitan benda-benda tu, benda-benda yang tak apa nak elak lah disebut kan. Jadi kalau kita buat pun cakap pun buat main-main, sama-sama kita ni lain lah kan. Tapi kalau buat kat depan orang ramai tu, kita kena jagalah sikit. Ni contohnya dia bawa masuk balik. Bawa masuk balik sebagai separuh keluar dah, separuh tak keluar, tak boleh keluar lagi. Terang tak mau pi juga. Lepas tu orang KRNA tak ada tandas satu lah, orang watang ramai ketuk pa. Jadi dia pun dah give up lah. Dia bawa masuk balik. Dia bawa masuk balik. Jadi time tu batal puasa dia. Dia sengaja bawa masuk balik. Tak sengaja tu lain lah. Tengah duduk tengah orang ketuk pop terkejut. Terkejut naik balik. Tu lain lah. Itu bukan dengan ikhtiar dia. Bukan dengan ikhtiar dia bawa masuk. Kalau yang tadi tu dengan ikhtiar dia. Sebab kalau orang sembelit, dia nak keluar separuh. Kalau dia masuk balik, boleh jadi malam pula dia berak. Sebab dia payah nak keluar. Jadi falyatanabah lah. Okey. Tengok dia kata ila ma yusamma jaufan tu, kita baca sikit. Dia kata ila ma yusamma jaufan tu habis dah. Ai wa illam yakun fihi quwwatu ihalatil ghidha wad dawa. Dan jika tiada padanya pada jauf tu kekuatan mencerna makanan dan ubat. Dia tak syarat. Ada khilaf kita sebut. Tapi yang pendapat muktamadnya tak syarat jauf rongga tersebut ada dia ada kekuatan mencerna makanan dan ubat. Dia tak syarat. Contohnya apa? Halq, dimag, halqum, otak, batin, uzun, lubang telinga. Dia nak sebutlah semua ni. Tak syarat kata
Tak syarat dia sebut. Ada yang mencerna, ada yang tak mencerna. Uzun, batu batin, batin telinga, batin telinga, perut, batu ihlil, lubang zakar. Wa masanah bi musallasah dengan sa, wahia majma'ul baul, iaitu tempat kumpulnya air kencing. Majma'ul baul, masanah tu tempat kumpulnya air kencing. Kalau tengok tu adalah, kalau dekat anatomi dia tu ada zakar tu, ihlil, dia punya lubang dia tu, ihlil tu lepas tu ada macam satu kantong tu, pundi tu, pundi kencing lah panggil, pundi kencing. Air tu simpan dalam tu lah. Kalau kita tengok dia punya tu, lepas tu dia ada satu pundi kencing. Jadi dari situlah keluarnya air. Ini dia tersimpan di situ. Jadi kadang-kadang doktor buat masuk minzar. Doktor buat masuk minzar nak tengok undi tu. Jadi daripada kita punya zakar tu, dia akan masukkan minzar tu. Tengok dalam gambar tu, adanya dia masuk, lepas tu dia ada buka lampu. Gambar kartun lah. Lepas tu dia buka lampu, jadi dia akan dari punya lah. Jadi kalau buat masuk minzar tu batal. Dia adalah laki punya dan juga perempuan punya. Laki punya dan perempuan punya. Cara mereka nak tengok. Baik, itu. Jadi semua tu dikira sebagai jauh. Semua tu dikira sebagai jauh. Baik, habis. Wasalisu, nanti kita akan tengok dia akan sebut nanti masalah depan ni, rangkaian ketiga ni, huknah. Wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilain. Huknah pada salah satu daripada dua jalan. Dua jalan tu kubul dan dubur. Kubul dan dubur maknanya cucuk. Huknah ni dia ubat untuk mudah berak. Jadi depa akan masukkanlah dalam dubur tu. Dia sebut tu wahia al-huknah tu dawaun. Huknah tu adalah ubat yuhqanu bihil marid, dicucuk dengannya oleh orang yang sakit, akan orang yang sakit, fi kubulin au duburin, pada kubul ataupun dubur. Yang ditakbirkan daripada kedua-duanya, yang ditakbirkan daripada kubul dan dubur tu fil matni bisabilain. Yang ditakbirkan kubul dan dubur dalam matan tu dengan sabilain. Dia huknah ni asal kubul je, dubur sahaja. Tapi dia di sini dia guna juga untuk kubul, majaz lah, secara majaz. Bahasa dia untuk kubul, dubur sahaja. Qauluhu, dia kata wal huknah min zikril khas ba'dal am li'anna ma wasala ila jauh yashmaluha. Dia sebut pula huknah ni daripada sebut khas selepas am. Jadi al huknah ni khas, ma wasala ila jauh tadi am. Huknah ila hadis sabilah ni dah termasuklah dalam yang pertama tadi, tapi dia sebut pula. Ni sebut khas ba'dal am. Okey. Macam kita lah sebut, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan datang ke rumah saya, Tok Imam. Tok Imam tu kan khusus, sedangkan dia dah termasuk dalam tuan-tuan dan puan-puan tadi. Saya sebut semua jemaah, semua jemaah dah termasuk sekali dah imam tadi. Lepas tu dia sebut pula Tuan Imam, Tuan Bilal, dia khususkan sebut. Itu sebut khas ba'dal am, ataupun dia sebut am ba'dal khas. Dia sebut Tok Imam tu, kita jemput Tuan Imam, Tuan Bilal dan semua hadirin untuk datang ke rumah. Jadi itu disebut khas, lepas tu boleh disebut am. Min zikril khas ba'dal am. Sebab yang tadi digagak kan. Sebab yang tadi ma wasala tu apa? Yang tadi umum, termasuk sekali termasuk huknah ni termasuk dalam yang pertama. Tapi disebut pula.
min zikril khas ba'dal am li'anna ma wasala ila al-jawf yashmaluha, yani yashmalul huknah. Dia merangkumi huknah. Wahya al-huknah tu bidammil muhmalah. Bidammil muhmalah iaitu bidammil ha. Ad-dawa alladhi yuhqanu bihil mari' fi dubur faqat. Iaitu ubat yang dicucuk dengannya akan orang sakit di dubur sahaja. Wa amma fil kubur fa amma fil kubul fala yusamma huknatan. Adapun ubat yang letak di kubur tu tak dinamakan huknah. Lepas tu dinamakan apa? Wa inma yusamma idkhalu dzalika fihi taktiran. Dinamakan memasukkan ubat pada kubur tu dinamakan taktir. Wa huwa muftirun aidan, tapi batal jugalah. Muftirun aidan kat taktir fi batinil udhun, seperti taktir kita titis titis air di batin uzun ataupun as-sadyi. Tak titis ke? Kada masukkan ayat. Ada titis ke masukkan ayat ke sampai kat batin tu batal lah. Katakti fi batinil udhun awis sadyi, ataupun tak fa fi ja'li al-qubul tu minha minal huknah tu itu tajawuz lah, majaz. Baik. Patu waktu masalah bahasalah qala ba'duhum walau qala al-ihtiqan lakana aula li annahu al-fi'lu wa amma al-huknah fa ya ismun lidawa al-ma'ruf. Lakinna ibarat Syekh Al-Khatib wa hiya bi dhammil muhmalah idkhalu dawa. Syekh Khatib dia tafsir lain pula. Disebut huknah tapi dia tafsirkan huknah dengan makna perbuatan, memasukkan ubat. Faham? Sebab yang batalnya bukan ubat tu, memasukkan ubat tu. Faham? Jadi Syekh Khatib ditafsirkan dengan perbuatan. Lakinna ibarat Syekh Al-Khatib wahya bidammil ni ibarat dia lah, wahya bidammil muhmalah. Huknah tu bidammil muhmalah, maksud dia idkhalu dawa ila akhirih. Dia tafsirkan huknah dengan memasukkan ubat. Adapun Syekh Ibn Qasim dia tafsirkan wahya dawa. Huknah tu adalah ubat. Faqad fassaraha bil fi'li. Jadi Syekh Khatib dia tafsirkan huknah tu dengan perbuatan allazi wal ihtiqan. Kemudian dia sebut wahiyya dawaun yuhqanu bihi. Ada nuskhah wahwa dawa. Ada tak nuskhah huwa? Ya. Wahiyya dawaun. Ya, ada huwa? Tak ada. Semua ya. Ya. Okey, tak apa. Mau kata apa ni? Syekh Bayuri kata wahya tu ai al-huknah wa fi ba'din nusakh wa huwa. Lepas tu salah lah. Kalau kata wa huwa, kau boleh tanggung. Wa alaihi wa ala ba'din nusakh ni fatadzakur bi'tibaril khabar. Maka dia tazkirkan domir tu kerana i'tibar khabar, kerana mengira khabar muzakkar dawa, fa bi'tibaril khabar fayajuzu fi misli dhalika at-ta'nisu bi'tibaril marja' wa at-tadhkir bi'tibaril khabar. Adalah sebut kod jumpa lagi ya.
Sebab kadang-kadang tak sama, apa ni apa mubtada khabar tak sama. Lepas tu ni Zahir kata nak pi marji' dia ni dah memang yakin dah marji' dia ke huknah, tapi kenapa kenapa memuzakkar, kenapa pakai huwa? Jadi dijawab kerana i'tibar khabar muzakkar. Tu hiya, hiya pun tak ada masalah juga sebab i'tibar marji', tempat kembali domair tu. Lepas tu dawak tu dikata dawak boleh baca dawak, boleh baca diwak, tapi diwak tu lughah radi'ah. Kemudian masalah kita sebut sedikit masalah ihlil. Ihlil ni ada tak sebut dalam ni? Itu kita sebut ihlil apa? Sebut lubang zakat lah. Makhrajul baul. Lubang zakat tu. Jadi ihlil. Itu juga apa ni nama apa? Tetek. Jadi tetek dia punya orang panggil halamah, puting dia punya tu. Jadi batal tu walaupun kata ulama, kalau ni kita kata ni kepala, kita baru masuk sampai kat kawasan mujawwaf tu, kawasan jauh tu, walaupun tak melepasi hasyafah. Kita kata ni hasyafah, kita baru masuk sikit je, walaupun tak melepasi hasyafah, batal puasa. Begitu juga halamah, puting tek dia tu. Ni dia kata puting dia baru masuk sikit, tak melepasi puting dia masuk ke dalam pun batal juga. Kemudian itu tak ada apa dalam tu wahiyah tu. Lepas tu kemudian yang keempat warabiu alqai'u amdan. Yang keempat muntah dengan sengaja. Ini pun kita dah sebut dah sebelum ni, berkaitan dengan muntah dengan sengaja, dia sebut lagi. Tapi kita bagi tahu dah lah syarat dia sama lah, mesti ada 3 tu. Al-ilmu bitahrim, lepas tu at-ta'ammud, ini al-ikhtiyar. Al-ilmu bitahrim, al-ikhtiyar, lepas tu at-ta'ammud kan, amidan kan. At-ta'ammud dengan al-ikhtiyar, maknanya at-ta'ammud tu sengaja, dengan suka, dengan dia ta'ammud maknanya dia bukan terlupa. Jadi kena ada 3 syarat ni lah. Ada ilmu bitahrim, lepas tu ta'ammud, lepas tu ikhtiyar. Cuma dalam tu wal qai'u amdan, yang semalam Abu Hasan As-Samad itu dah kita sebut dah, ai ma'al ilmi wal ikhtiyar kama marra fayuftiru bihi sha'im walau tayaqqana annahu lam yarji' minhu syai'un ila jawf fa huwa muftirun li ainihi la li audi syai'in minhu. Naam, kat situ la yaduru ikhrajun nukha'ah min al-batin sawa'un kanat min dimaghi aw min sadrihi li anna al-hajata ila dhalika tatakarrar. Jadi kalau dia keluarkan nukha'ah dia daripada batin, sama ada dia daripada otak dia ataupun daripada dada dia, dia keluarkan, adakah ambil hukum istiqa'ah? Faham tak? Adakah ambil hukum istiqa'ah? Itu khilaf. Pendapat muktamad tak? Pendapat muktamad tidak. Kerana apa? Ilah dia li'annal hajah, kerana hajat kepada yang demikian itu, kepada ikhraj an-nukha'ah tu tatakarrar. Pendapat muqabil dia kata batal. Sebab apa batal? Sebab dia ambil hukum istiqa'ah. Jadi dia tak sama. Apa ni benda tu, apa nukha'ah ni, kahak ni benda yang berulang-ulang, dia selalu dia duk berlaku kan. Berbeza dengan istiqa'ah, berbeza dengan qaid. Berbeza dengan qaid, dia bukan benda yang maknanya selalu berlaku.
Kemudian buat masalah ni, walau ihtaja ila liqai'i litadawi bi ikhbari tabibin adlin jaza lahu taqayu lakinnahu yuftiru bihi li'annahu nadir. Dan kalau dia berhajat kepada qai', dia berhajat untuk muntah kerana nak berubat, tapi bukan saja-sajalah, maknanya dia dapat ada doktor yang adil bagi tahu dia, kata ni kamu kena muntah, kamu kena muntah lah, dia suruh muntah. Jadi hukum dia apa? Jazalahu taqayu, harus. Asal haram. Kenapa haram? Sebab membatalkan puasa dengan sengaja. Mana boleh? Asalnya haram. Tapi sekarang ni bila doktor tu kata sekarang ni untuk tujuan merawat, doktor tu kata dia suruh orang tu muntah. Jadi waktu tu harus untuk dia taqayu, harus untuk dia muntah. Tapi batal tak puasa? Puasa dia batal. Faham? Puasa dia batal. Lakinau yuftir bihi bitaqayu dah li'annahu nadir. Jadi nadir wujuduhu kal adam. Ada dia macam tak ada. Jadi berbeza kalau dia makan ubat. Dia makan ubat sebelum subuh, lepas tu dia muntah. Tu termuntah. Bukannya dia saja makan ubat tu untuk muntah. Kalau dia makan ubat lepas subuh, tu memang batal lah. Dia tak payah tunggu muntah, makan tu masuk ain, membatalkan puasa. Jadi bila ada ikhbar daripada seorang tabib, maka harus, maka tak berdosa. Perbuatan tak berdosa. Warabi'u alqai'u amdan, muntah secara sengaja, fa illam yata'ammad lam yabtul saumuhu kama sabaq. Maka jika dia tak sengaja, maka tak batal puasa dia seperti mana yang telah lalu. Maknanya dia terlupa contohnya, ataupun tak sengaja. Tak sengaja muntah, maknanya muntah menguasai diri dia, ataupun terlupa ke tengah puasa, ingat tak puasa. Dia selalu dia ada masalah sikit kan. Dia duduk jolok-jolok kadang. Lepas tu dia terlupa hari tu dia puasa. Dia tak batal juga. Wal khamisu al-wat'u amdan fil farji. Dan yang kelima al-wat'u bersetubuh. Bersetubuh amdan sengaja fil farji, di faraj. Fil farji tu walau duburan. Walaupun duburan, bukannya faraj tu maksudnya faraj depan tu ya, tak, walaupun dubur, watik di dubur, min adamiyin, daripada farji ataupun dubur daripada anak Adam ataupun selain daripada anak Adam. Contohnya apa? Kabahimatin, dia buat dengan binatang. Wa illam yunzil, dan jika tak keluar mani sekalipun, jadi batal puasa dia. Jadi sebut amdan tadi tak sengaja. Jadi kalau terlupa, fala yuftirus saimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa, maka tak batal puasa dengan sebab jima'. Puasa orang yang berpuasa dengan sebab jima' dalam keadaan terlupa seperti mana yang telah lalu. Ini pun kita dah sebut dah. Wa in kasura dalam tu, nak ghayah lagi ya tu. Qaulu fala yuftirus saim bil jima' nasiyan, ai wa in kasura, 3 kali. Pagi, tengah hari, lupa dah tadi, mandi lupa pula tengah hari. Petang pula lupa lagi. Wa in kasura wa hadha tafriq ala mafhumi qawli amdan. Wa mislu nasi al-jahil, dan seperti orang yang terlupa tu orang jahil yang ma'zur. Wal mukrah, dan orang yang dipaksa. Wa in qulna bi tasawwuril ikrah alaihi, ni kita dah sebut dah semalam. Kama taqaddama, masalah tasawur ikrah. Kalau orang perempuan, ya kita tasawur ikrah, tapi masalah orang lelaki, adakah ditasawurkan ikrah? Orang perempuan, suami dia paksa dia jima', dia kata saya tak dia kata dia apa ni, nak puasa, suami dia paksa dia, ikat dia. Jadi isteri dia punya puasa sah sebab dia kena paksa. Dia mukrahah, dia dipaksa atas jima', tapi suami tu tak lah. Cuma masalah suami tu kena paksa, bini paksa. Yang tu ada khilaf, adakah boleh ditasawurkan
Boleh ditasawur, adakah boleh ditasawurkan apa ni suami dipaksa, orang lain paksa apa ni disuruh jimat dengan bini dia ataupun suruh jimat dengan perempuan lain. Kalau tak jimat dia kena bunuh. Jadi adakah boleh ditasawurkan? Macam mana sebab masalah dia kalau paksa, kalau dah kena paksa, macam mana benda tu nak naik? Macam mana alat dia nak yang tasyir? Lepas tu kalau yang tasyir menunjukkan ada apa? Ada keinginan dia tu lah. Tapi yang apa ni muktamadnya ditasawwar. Kalau dia pun cucuk ke apa ke bagi makan apa? Viagra. Apa dia? Tak tahu. Si pandai. Apa ni tak tahu. Okey. Dalam ni ada sebut dekat tu. Wal watu amdan tu. Sebab kalau naik ada ikhtiar lah. Ada kecenderungan. Ai wal watu amdan ai ma'al ilmi wal ikhtiar kama sabaq. Sama dah syarat-syarat tu mesti ada. Watu amdan. Lepas tu ada tahu kata haram, lepas tu ikhtiar dia. Kama sabaqa fala yuftiru bihi ma'al jahli bin nisbah lil jahil. Maka tak batal puasa dengan sebab jima' serta jahil, dengan nisbah bagi orang yang jahil lah. Jahil pula jahil yang ma'zur, lil jahilil ma'zur bi khilafi ghairil ma'zur. Wala yuftiru bihi aidan ma'al ikrah. Dan tak batal juga puasa dengan orang yang berpuasa dengan sebab jima' juga serta ikrah. In kulna bi tasawwuril ikrah 'ala al-wat'i. Jika kita katakan boleh ditasawurkan dengan ditasawurkan ikrah atas wati', atas jima', wa huwal asah. Wakila la yata'attal ikrah. Kil maka kata tak mungkin ikrah atas jima' alal wata'i. Sebab apa? Li'annahu idza lam yakun lahu mailun wa ikhtiyarun lam yahsul lahu intishar. Faham? Jadi kata kil ni kata tak tasawur ikrah atas jima'. Kerana apa? Kalau dia tak ada kecenderungan dan tak ada ikhtiar dia, tak hasil bagi dia intishar, maknanya zakat dia tak naik lah. Tapi yang muktamadnya kata apa ni, ya ta'attal ikrah, yani yutasawwar al ikrah. Dan wala yuftiru bi idkhali kullil hasyafah, wala yuftiru illa bi idkhali kullil hasyafah aw qadriha min faqidiha. Jadi tak batal puasa dia ni wati' orang yang jima' ni. Orang yang wati' maknanya orang yang menjima', laki itulah. Puasa dia tak batal kecuali apabila masuk semua hasyafah ataupun kadar hasyafah bagi orang yang tidak ada hasyafah. Kalau baru masuk sebahagian tak batal lagi. Sebahagian masuk tak batal lagi. Ini nisbah bagi wati'. Fala yuftiru bi idkhali ba'dihha bin nisbah lil wati'. Maka tidak batal, tafriq daripada situlah. Dia kata tak batal kecuali dengan masuk semua hasyafah. Maka tak batal lah puasa orang yang berpuasa dengan memasukkan sebahagian hasyafah bin nisbah lil wati', dengan nisbah bagi orang yang wati', yang jima' tu. Wa ammal mautu', itu perempuan tu, adapun mautu' fayuftiru bi idkhalil ba'di. Maka batal puasa dia dengan sebab masuk sebahagian hasyafah. Li'annahu, sebab apa dia al-mautu' ni batal, wati' tak batal? Li'annahu qad wasalat ainun jawfahu, kerana telah masuk ain ke dalam jawf dia. Fahuwa min hadzal qabil la min qabilil wati'. Maka batal puasa perempuan tu bukan min qabilil jima', bukan dari sudut apa ni kerana jima' tu, tapi dari sudut yang lain, iaitu masuknya ain. Boleh ha? Okey. Wasadisu al-inzal. Yang keenam inzal. Apa dia inzal? Wa huwa khurujul mani,
itu keluar mani. Inzal tu pula min mubasyaratin bila jima'. Inzal yang mana inzal tu terhasil daripada mubasyarah, iaitu sentuh kulit, sentuh kulit dengan ketiadaan jima'. Sebab nak bagi beza lah, nak bagi beza dengan jima'. Sebab tu dia kaitkan bila jima'. Muharraman kana, sama ada haram adalah ia inzal tu, inzal tu khurujul mani tu. Haram macam mana? Ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkannya mani dengan tangan dia sendiri. Jadi hukum dia haram. Au ghairu muharramin, ataupun tak haram. Tak haram macam mana? Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi, seperti mengeluarkan mani dengan tangan isteri dia ataupun tangan hamba sahaya dia. Jadi hukum tak haram, tapi bulan puasa tak boleh. Faham? Bulan puasa tak boleh. Tak haram lah kalau tak bulan puasa. Kalau bulan puasa dia jadi haram pula. Itu sebab lihat kepada sebab lain jadi haram. Jadi keluar mani dengan disebabkan mubasyarah. Keluar mani disebabkan mubasyarah, itu yang membatalkan. Kenapa dia kaitkan dengan min mubasyaratin? Keluar mani min mubasyarah. Dia sebut tu wahtaraza bi mubasyarah dalam dalam syarah wahtaraza al-musannif bi mubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam. Sebab dia nak sepak yang tu lah, nak buang yang tu. Nak buang masalah keluar mani dengan sebab mimpi. Keluar mani dengan sebab mimpi tak batal. Fala iftara bihi jazman. Wahtaraza bi mubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam. Dia nak keluarkan mubasyarah, dia keluarkan dengan kata mubasyarah tu daripada keluarnya mani dengan sebab ihtilam. Fala iftara bihi, maka tidak batal puasa dengan sebabnya jazman. Alah hadis apa? Kita baca itu. Apa hadis? Sebab pada hadis Nabi berpagi-pagi dalam keadaan berjunub min ghairi jima' tu. Pada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Apa dia? Tak dengar. Daripada Aisyah kan? Ada Aisyah. Aisyah dengan ni Ummu Salamah. Tu Aisyah dengan Ummu Salamah. Ada Aisyah dengan Ummu Salamah, dia kata apa lafaz dia? Lafaz awal dah apa? Kana Rasulullah. Kan itu yusbih bijima. Itu maknanya dia masuk waktu subuh dalam keadaan dia jima'. Ini nak bagi tahu kata Nabi berjunub bukan disebabkan jima'. Kan?
Ya. Kak tengok ni ha. So. Ha? 16. Yang ni bijima. Tak tahu ah. Ni kan ismullah min jima'in summa yaghtasil. Silap ni ada atau riwayat. Sebentar. Ha? Lima ni. Silap. Tak apa. Nanti tengok balik. Lepas tu tengok bil ihtilam tu dalam hasyiah. Qauluhu bil ihtilam wa kadza bin nazar wal fikri. Begitu jugalah dengan sebab nazar dan juga dengan sebab sebab berfikir. Tak batal puasa juga. Maknanya keluar mani dengan sebab apa ni ihtilam. Yani waka khurujil mani bil ihtilam, khurujul mani bin nazar wal fikri, illam tajri adatu bil inzal. Ini pandangan dapat Imam Romli. Jika orang tu adat dia kalau dia lihat, dia berfikir pada benda-benda yang tak elok, tak batal bila dah tak keluar mani. Tiba-tiba kali tu keluar mani. Yang ni tak batal puasa dia. Adapun orang yang memang adat dia, kalau dia berfikir, memang nadir lah. Tapi kalau berlaku, maknanya dia ni kalau dia berfikir, lepas tu kalau dia tengok benda-benda yang tak elok, tengok benda-benda lucah ke apa ke, benda yang merangsang syahwat dia tahu dah kalau dia tengok tu keluar mani. Dia tengok juga ataupun dia berfikir juga, yang tu batal puasa dia. Tu dekat sini, illam tajri adatu bil inzal bihima bin nazar wal fikri. Wa illa, dan jika tidak bi an kanat adat bi an
bi antadri adatu bil inzali bi sababihima, yani bihima bin nazar wal fikri aftara ala al mu'tamad, aftara ala al mu'tamad. Lepas tu tengok an mubasyarah tu sikit. Kan sebelum tu khurujul mani tu. Qauluhu wa khurujul mani. Kharaja bihi khurujul madhi. Keluar dengan kata khurujul mani itu khurujul madhi. Jadi khurujul madhi tidak membatalkan puasa. Tak kisahlah apa ni, biasanya bila fikiran memikirkan perkara-perkara yang merangsangkan ataupun melihat perkara-perkara yang merangsangkan, keluar air mazi ataupun orang panggil air galak. Jadi air mazi itu tak membatalkan puasa, khilafan lil malikiyah. Mazhab maliki batal. Walau an mubasyaratin, walaupun daripada jalan mubasyarah, disebabkan dia sentuh isteri dia, sentuh kulit isteri dia, lepas tu keluar mazi, bukan keluar mani, dia tak batal. Fala yuftiru biha kal baul, maka tak batal dengan sebab dia seperti air kencing. Lepas tu dia kata an mubasyarah tu ai massul basyarah, iaitu sentuh kulit, bi ghairi ha'ilin, sentuh kulit dengan tiada pelapik. Bi khilafi ma law kana zalika bi ha'ilin, bersalahan kan masalah kalau kana zalikal madhkur minal mubasyarah tu, ataupun kana zalika masul basyarah tu bihailin, bersalahan kalau masul basyarah tu dengan ada pelapik. Ni kalau ada pelapik tak batal. Jadi kalau tak ada pelapik tu ada mubasyarah. Lepas tu dia kaitkan dengan mubasyarah, al inzal min mubasyarah. Wa haruma nahu lamsin ka qublah in harraka syahwatan li khawfil inzar wa illa fatarku aula id yusannu lisaim tarku syahwat. Dan haramlah umpama menyentuh tu, dan haram umpama menyentuh kakublah, seperti kublah, seperti cium, mengucup, sekiranya nahu lamsin tadi tu menggerakkan syahwat dia, menggerakkan ataupun menggerakkan syahwat dia. Kerana apa? Haram li khaufil inzal, kerana takut keluar mani. Wa illa fatarkuhu aula id yusannu lisaim tarku syahwat. Di dalam masalah kublah ni, kublah ajalah, lain-lain sekali pun kalau membangkitkan syahwat haram. Kalau membangkitkan syahwat jadi haram. Dia makruh, tapi makruh tu makruh tahrim. Imam Nawawi sebut dalam Minhaj. Atau makruh tu makruh tahrim. Ni tengoklah sana. Tu kalau menggerakkan syahwat. Kalau tak menggerakkan syahwat tak haram. Wa innama lam yahrum, kenapa tak haram? Wa innama lam yahrum li dha'fi ihtimali adahi ila al-inzal. Tak haram sebab apa? Dia haram kalau bangkit syahwat, naikkan syahwat, menggerakkan syahwat dia kerana takut inzal. Adapun kalau tak lam yuharrik ataupun kublah tu la tuharrik syahwat, tak haram. Hanya saja tak haram kerana lemahnya ihtimal, lemahnya ada kemungkinan membawa menyentuh tadi itu
menyentuh ke ataupun cium tu ke membawa kepada inzal, pada keluar mani. Ihtimal nak bawa ke situ tu lemah. Wa qawluhu bila jima' qaidun bihi li alla yatakarrar ma'al wat'i sabiq wa illa fal inzal ma'a jima'in aula. Ni kita sebut tadilah nak bagi beza dengan jima'. Walau hakka zakarahu li aridin, kalau digaru zakar dia disebabkan ada arid, ada sebab lah, ada benda yang datang gatai ke, fa anzala lalu keluar mani, lam yuftir alal asah, tak batal atas pandangan yang asah. Sebab apa? Li annahu mutawallidun an mubasyaratin mubahah, dia bukan sentuh kulit orang lain, dia sentuh dia punya kan. Jadi dia tu mutawallid, dia terhasil berlaku daripada mubasyarah yang mubahah, bukan mubasyarah yang muharramah. Tapi ada yang kait macam ni. Kalau dia tahu kata dia garu keluar mani, tak boleh dia keluar tak boleh dia garu. Kalau dia tahu kalau dia garu ni keluar mani, kadang-kadang gatai garu jadi geli, lepas tu keluar mani. Suka dia. Lepas tu orang salah Sayyidina Muhammad. Tapi ulama lain sebut pula mahal dia tu yang kata jadi tak boleh dia garu. Kalau dia tahu kalau dia garu keluar mani, itu selama mana tak dia boleh tahan. Tapi kalau dah tak tertahan, dah jadi ghalabah dia garu juga, lepas tu keluar mani, itu tak membatalkan puasa. Baik, saya nak habiskan sikit lagi sini. Walau qabbalaha, isteri dia, walau qabbalaha wa faraqaha sa'atan summa anzala fa in kanati syahwatu baqiyatan wadh-dhakaru qa'iman hatta anzala aftara wa illa fala kama qalahu fi al-bahr. Kalau dia cium isteri dia, lepas tu dia faraqah sa'ah, dia cium sat, lepas tu dia tinggalkan. Sa'ah bukan sejam, maknanya satu masa lah, sa'ah. Lepas tu dia keluar mani, dia cium tadi, lepas tu dia tinggal sat, lepas tu keluar mani. Lepas tu ada tafsir, dia lah, batal tak batal tu tengok ada tafsir dia. Fa in kanati syahwah baqiyah, maka jika syahwat tu masih ada, masih kekal. Kan tadi dia cium dia cium isteri dia tu, syahwat tu masih ada lagi, kata rangsangan tu masih ada. Wa dzakar qa'imah, fa in kanati syahwatu baqiyatan wa dzakaru qa'iman, dan zakar dia masih semua berdiri. Zakar dia apa? Masih menegang lah, zakar dia masih menegang. Hatta anzala, sehinggalah keluar mani, aftara, waktu tu batal puasa dia. Wa illa, dan jika tidak syahwat tu tak ada, batu zakar tu tak ni dah, tak tegang dah, situ tidak batal.
Apa ilah dia? Kita tengok kitab lain lah. Dari sebab tadi ya kita kata inzal min mubasyarah kan. Tadi mubasyarah dia sentuh diri dia tu mubasyarah mubahah. Adapun dia mubasyarah kepada yang apa ni isteri dia, tempat yang apa datangkan syahwat dia ni. Jadi syahwat dia tadi itu dan zakar dia qaim tadi tu dia mutawalid daripada situ. Faham tak? Dia mutawalid daripada situ. Lepas tu keluar. Dia batal ya puasa dia. Ada tadi la yuftir sebab dia mutawalid daripada mubasyarah mubahah. Beza hak kedua ni. Lau hakka zakaru li aridin fa anzala lam yuftir ala al-asah li annahu mutawalidin an wasyah mubahah. Nampak situlah beza dia. Adapun sini syahwat tadi tu dan zakar dia tu tegang sebab mutawalid daripada apa? Mutawalid daripada takbil tu, daripada kucup isteri dia tu. Sebab tu kalau masih ada lagi syahwat tu, zakar pun masih tegang lagi, jadi waktu tu batal puasa dia kalau keluar mani. Jika tidak, kalau apa ni tidak, maka tak batal. Sebab dia bukan daripada tadi tu. Syahwat apa ni dah hilang dah. Kesan daripada takbil tadi tu dah hilang dah. Lepas tu keluar mani. Tahu nak macam mana? Keluar mani. Ni nampak kalau atas ni nampak jelas sikit lah. Kita baca wal inzal, nak baca laju-laju. Wal inzal tu qaulu wal inzal wal muradu bihi an-nuzul kama yushiru ilahi qaulu syarih wa khurujul mani. Maksud inzal itu adalah nuzul, turun mani. Wa illa fal munasib lil inzal an yakul huwa ikhrajul mani. Wal hasil anna al-istimna' huwa talabu khurujil mani ma'a nuzulihi. Jadi maksud dengan istimna' tu adalah talab khurujil mani ma'a nuzulihi, iaitu yang batal puasa. Kalau talab khurujul mani tapi tak keluar mani, tak batal puasa. Faham tak? Dia tolak khurujul mani, dia buatlah benda-benda yang menyebabkan boleh keluar mani, tapi mani tak keluar. Yang tu tak batal puasa lagi. Sebab batal puasa tolak khurujul mani ma'anuzulihi. Yang tu yang batal. Tapi dosa tak? Perbuatan dia mani tak keluar, tapi dia buat perbuatan yang membawa kepada keluar mani. Kaki ya, tengok. Sorry ya. Dah kaki ni. Tak boleh duduk lama. Batal? Batal dah. Nameh. Dosa. Tapi mani tak keluar. Dosa tak? Sebab perbuatan. Tak tahu lah dah. Dosa. Sebab apa? Tak nak hukum sesuatu kita mengisbatkan dosa. Dosa. Kalau dia buat perbuatan yang sama dengan perbuatan orang yang melakukan untuk keluar mani, tapi bukan untuk keluarkan mani, dosa tak?
Ha? Dia buat satu perbuatan tu boleh keluarkan mani. Tapi bukan untuk tujuan keluarkan mani. Perbuatan dia sama. Sama perbuatan tu. Cuma yang ni dia buat perbuatan tu untuk keluarkan mani. Yang ni buat perbuatan tu bukan untuk keluarkan mani. Tak dosa pula. Kenapa ni dosa ni tak dosa? Mai. Dosa tak? Masalah kedua. Tak dosa. Sebab Kul wala takhaf. Dia tak keluar pun. Dua-dua tak keluar. Yang pertama dia buat perbuatan menggaru tu kan. Tujuannya nak keluarkan mani, tak keluar pun mani. Lepas tu yang kedua dia buat agak perbuatan macam tu, tapi bukan untuk keluarkan mani. Jadi ni tanya yang pertama dosa ke tak? Kata dosa. Yang kedua tak dosa. Macam tu. Dik? Sama Kenapa? Dua-dua. Ada jawapan mesti. Aywa. Sebab niat dia. Tak. Yang tu dia memang dia nak buat maksiat dah. Memang niat dia buat benda tu nak buat maksiat. Cuma tu sekarang ni wasilah untuk nak buat maksiat. Wasilah untuk dia mengeluarkan mani. Cuma tak keluar lagi ya. Tak. Orang nak pergi buat maksiat, nak curi, keluar rumah orang lagi keluar dosa dah. Tak. Sebab tu wasilah. Wasilah dia. Apa dia? Wasailul umur kal maqasidi. Cari. Apa dia sebut? Al-wasail al-wasail hukmu al-maqasid. Jadi yang kedua tu dia bukan nak keluarkan mani pun. Cuma perbuatan itu sama macam perbuatan orang nak keluarkan mani, tapi bukan dia niat nak keluarkan mani. Yang ni dia garu-garu memang niat nak keluarkan mani. Tak dosa perbuatan tu. Perbuatan tu nak memang tu wasilah untuk kemaksiat. Faham tak? Yang kedua ni tak. Dia garu bukan nak keluarkan mani. Dua-dua tak keluar mani. Nak bagi contoh, nak bagi tahu kenapa kita boleh kata satu dosa, yang ni bukan satu dosa. Faham kan? Walhasil baca balik annal istimna huwa talabu khurujil mani ma'a nuzulhi muftirun mutlaqan walau bihailin, walau dengan hail. Masalah istimna minta keluar mani serta turun mani, muftirun membatalkan puasa mutlaqan, walau bihail, walaupun dengan hail. Katalah dia pakai kondom ke ataupun dia pakai sarung tangan ke, dia guna melalui luar seluar dia ke, tak kira lah, batal. Fala yazharu takyid biqauli an mubasyarah binisbah lahu, maka tak zahirlah takyid ni. Takyid dengan kata musannif an mubasyarah binisbah dengan nisbah bagi istimna. Jadi takyid ini inzal khurujul mani, dia takyidkan dengan mubasyarah. Jadi inzal dengan mubasyarah disebabkan mubasyarah, sedangkan inzal sama ada mubasyarah tak mubasyarah pun batal. Tak? Jadi tak zahir takyid mubasyarah ni. Jadi dia bahaslah, orang kata bahas ilmiah. Dengan takyid al-inzal min mubasyarah. Jadi fahamnya kalau inzal min ghairi mubasyarah, tak? Mafhum dia. Inzal disebabkan mubasyarah.
Jadi kalau inzal bukan disebabkan mubasyarah, sedangkan istimna talab khurujul mani ma'a nuzulihi membatalkan mutlaqan sama ada mubasyarah ataupun tak mubasyarah. Sebab tu dia kata walau bihail. Maka tak nyatalah takyid dengan perkataan musannif an mubasyaratin bin nisbati lahu bin nisbati lil istimna. Wa inna ma yazhar ay wa inna ma yazharu takyid bin nisbah li ghairihi li ghairi al istimna. Boleh faham tak? Tu dia nak kritikan lah. Kritikan membina. Contohnya apa? Nisbah li ghairi istimna ka qublah wa lamsi ma yanqudu lamsuhu kal ajnabiyah, seperti qublah, bercium, dan juga menyentuh apa yang membatalkan oleh sentuhnya. Kita sentuh orang yang kalau kita sentuh dia wuduk kita batal. Kita sentuh orang kalau kita sentuh dia wuduk kita batal, kal ajnabiyah. Jadi bila kita sentuh dia, lepas tu keluar mani, tu batal puasa. Fa inna nuzulal mani bidzalika bizzalikal mazkur min qublah wa lamsi ma yanqudu lamsuhu tu muftirun in kana nasyi'an an mubasyarah. Sekiranya benda tu terhasil berlaku daripada mubasyarah. Maksudnya sentuh kulit. Faham tak? Fa in kana bihailin fala fitra. Maka jika dengan hail maka tidak batal. Jadi bau zahir takyid dengan mubasyarah. Faham kan? Kalau dekat inzal tadi tak zahir lah. Dia tak masuk sini awal dia. Kita pergi ke mubasyarah dulu. Cuba kita belajar, tengok sikit-sikit, pelan-pelan. Wa kaza lamsu ma la yanqudu lamsuhu kal mahram. Begitu juga menyentuh apa yang tidak membatalkan oleh sentuhnya, seperti mahram. Kita sentuh mahram kita tak batal kan? Okey, sentuh mahram kita tak batal. Fala yuftiru bihi wa in anzalani kaza, ni masalah tak batal ni. Fa in kana bihailin fala fitra. Ni masalah wa kadza ni nak bagi seumpama masalah adam apa ni, sentuh dengan hail pada masalah tak batal. Iaitu sentuh ajnabiyah dengan hail, lepas tu keluar mani, tak batal. Faham? Begitu juga pada masalah sentuh ajnabiyah dengan hail tak batal puasa. Macam tu juga sentuh orang yang kalau kita sentuh dia puasa pula dah, wuduk kita tak batal. Seperti mahram, kita sentuh mahram, lepas tu keluar mani, katalah sentuh mahram, lepas tu keluar mani, fala yuftiru bihi, tak batal puasa. Wa in anzala, tapi dengan syarat lah, dia sentuh tu sebenarnya li syafaqah, kerana kasih sayang dia ataupun nak memuliakan. Kadang-kadang kita kucup orang kerana kita karamah, memuliakan dia, ataupun syafaqah kerana kasih sayang kita kepada dia. Tapi tiba-tiba ada syahwat, tiba-tiba main syahwat lepas tu, tiba-tiba terfikir kan. Jadi waktu tu tak batal. Tapi kalau awal-awal lagi kalau awal-awal lagi dia sentuh tu kerana syahwat, itu batal. Tengok wa kadza lamsu ma la yanqudu lamsuhu kal mahram fala yuftiru bihi wa in anzala haitsu fa'ala dzalika li nahwi syafaqah au karamah. Faham? Wa in anzala haitsu fa'ala dzalika li nahwi syafaqah au karamah. Sekira-kira dia melakukan yang demikian tersebut, lams tadi tu li nahwi syafaqah, kerana umpama syafaqah, kerana kasih dia kepada mahram dia, dan kadang memuliakan. Jadi tak batal walaupun keluar mani,
Wa in fa'alahu li syahwah aftara. Dan jika dia buat lams tadi itu kerana syahwat, mahram dia, tapi dia sentuh tu dengan syahwat, kerana syahwat, bukannya kerana syafaqah, kerana syahwat, yang tu batal. Lihat. Atau awal lagi dosa dah yang tu. Sebab dia sentuh dengan syahwat. Jadi nasyiah daripada benda yang haram, perbuatan yang haram. Jadi ada beza. Ni kalau buat apa ni, yang kata apa, buat gambar rajah ni jelas sikit. Masalah ni memang ni sikit payah sikit sini. Kalau dalam tu asal ada dalam Manhalul Waris tengok. Asal tapi kena buat tu lah, nak bagi nampak jelas lagi. Dia ada beza orang yang kita sentuh dia keluar mani pula. Kita sentuh dia batal wuduk dengan sentuh dia tak batal wuduk. Faham? Orang yang kita sentuh dia batal wuduk, kalau kita sentuh dia ajnabi contohnya, lepas tu keluar mani, batal puasa. Tapi kalau dengan hail tak batal puasa. Sentuh tadi mubasyarah lah, sentuh kulit, tak batal puasa kalau keluar mani. Kalau ada hail tak batal. Tapi kalau kita sentuh orang yang, kalau kita sentuh dia tak batal wuduk, mahram, dan kita sentuh tu mubasyarah linahwi syafaqah ataupun karamah, tu keluar mani, tak batal. Ada beza. Kecuali kalau kita sentuh dia pada awal-awal lagi kena syahwat, tu baru batal. Ya rumit sikit, nak bagi beza itu waktu. Baik. Kemudian wasabi'u habis, wasabi'u ila akhiril asyarah, dan yang ketujuh sehingga akhir yang ke-10. Ila akhiril asyarah. Asyarah tu masuk dah? Masuk sekali. Ikutkan ila sampai akhir asyarah. Selepas ila tu patutnya tak masuk. Ni masuk juga. Ada qarinah. Sebab ada qarinah. Lepas tu dalam qauluhu ila akhiril asyarah ai wantahi. Alhamdulillah. Wantahi ila akhiril asyarah. Maknanya ila tu muta'alliqun, huruf jar tu dia muta'alliq dengan fi'il mahzuf. Wantahi ila akhiril asyarah. Ai ila akhiri ai wantahi ila akhiril asyarah, sehinggalah akhir yang asyarah. Wal ghayah dakhilatun fil mughayya. Wal ghayah dakhilatun fil mughayya. Ghayah ada yang asyarah tu masuk juga pada mughayya tu. Kan kata sehingga 10 tak masuk tak. Sehingga tu masuk sekali 10. Sebut wal ghayah dakhilah fil mughayya bi qarinah kharijiyah wa hiya an-nazaru lil waqi'. Sebab ada qarinah. Macam kita kata ila tak masuk kan. Tak masuk kepada selepas ila tu, maknanya cukup dia sebelum tu lah. Maknanya ilal asyarah tak masuk lah kan. Sebab tu dalam ayat famsahu ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lepas tu dalam tafsir apa, dalam mazhab Syafi'i ila dia kata apa, ma'a. Sebab kalau ikut ila tak masuk, siku tak masuk. Faham tak? Kecuali pakai hatta. Kalau hatta dia termasuk sekali. Dan akal tu samakata ila ra'siha. Maknanya kepala tak makan. Faham tak? Kepala tak makan, berbeza pakai hatta. Kata-kata akal tu samakata hatta ra'saha. Hatta ra'siha tu bolehlah 3 tu. Maknanya kepala tu makan. Kepala tu dimakan sekali. Tapi sini masuk. Macam mana boleh kata masuk? Ada qarinah. Ada qarinah kharijiyah. Wahia apa dia qarinah tu, petunjuk luar tu, iaitu lihat kepada waqi'. Maknanya 10 kan dia cakap.
Jadi wasabi' ila akhiril asyarah al-haidu wan nifas wa junun wa riddah, dikira sekali dah. 4. Haid, nifas, gila dan juga riddah. Fa mata tara'a syai'un minha minal madhkurat ni, bila datang sesuatu daripada yang 4 ni, haid datang, nifas datang, junun datang, riddah datang, fi asna'is saum, pada ketika puasa, abtalahu, membatalkan ia syai'un minha ni, hu akannya akan puasa. Tapi haid tu pun yakinan. Haid tu dikata qaulu al-haidu ay yaqinan. Haid secara yakin. Sebab tu mutahayyirah puasa dia kira. Tapi taklah dapat secara yakin dapat 30 tu. Tu dah kita dah ngaji dah. Kan? Au yakinan bi khilafil mutahayyirah fi zamani tahayyur li adami tayakunil haid. Tu dia puasa juga. Fala yasihu shaum minal haid wa yahrumu 'alaiha bil ijma'. Maka tidak sah puasa daripada orang haid dan haram ke atasnya puasa dengan ijma' ulama. Wa adamu sihhati minha amrun la yudraku makna. Dan tak rahmukallah, dan tak ketiadaan sah puasa daripada orang haid ni, begitu juga orang nifas, merupakan perkara yang tidak dapat dicapai ataupun dipaham makna dia. Kenapa orang haid tak boleh puasa, sedangkan taharah bukan syarat sah puasa? Faham? Orang junub kan sah puasa dia, tapi kenapa orang haid, orang ni tak ni? Itu dikatakan, disebut ada musihati itu amrul la yudraku makna, kama qalahul imam. Siapa tahu imam ni? Dimaksudkan dengan imam. Li'anna taharata laysat syartan fi shaum. Sebab taharah bukan syarat untuk sah puasa. Faham? Taharah bukan syarat untuk sah, berbeza dengan solat. Tapi haid tak boleh. Disebut dalam hadis. Hadis syarak macam tu. Dia tak ta'abbadana macam tu. Jadi kita ikutlah. Faham? Semua teringat dulu duk ngajak Safinah tu dalam maktabah tu. Itu anak bagi tahu benda ni. Anak kata qala al-imam ni, ada musihatihi ni, sihati saum minha amrun la yudraku makna. Sebab taharah tu bukan syarat kan untuk puasa. Itu ada muallik. Ada muallik minal kharij. Dia kata dah syarak kata macam tu. Jadi jangan sibuk, jangan kacau semua. Tak apalah. Kita nak bagi tahu kata tak sah tu bukan perkara yang sebab ulama dia tengok hikmah di sebalik itu. Ada makna-makna yang lain ke kenapa tak boleh dan sebagainya. Jadi taharah ni bukan syarat pun, tapi tiba-tiba haid dengan orang yang haid tak boleh, puasa dia tak sah. Dia tak boleh, dia ada dikira manik untuk puasa. Jadi disebutlah ada musihati itu minha amrun la yudraku makna. Tuan pun bagi tahulah. Lepas tu dia taklid lah, dia kata dah syarak buat macam tu, janganlah kita duk sibuk-sibuk sibuk-sibuk nak bincang-bincang pun semua itulah. Tuan pun malah nak lebih-lebih, anak pun tak tahulah. Nak bagi tahu apa? Dia masalah dia bila dia jahil tapi dia nak bercakap. Dia jahil tapi dia nak bercakap. Dia seronok bercakap hal agama bagus lah.
Tapi mengaji lah dulu kan. Nak cakap, lepas tu dia nak mengkritik, dia cepat nak mengkritik sebelum dia betul-betul mendalami dan sebagainya. Ada orang macam tu, dia dengar sikit-sikit je, lepas tu dia buat kefahaman sendiri. Dia buat kefahaman sendiri. Lepas tu mudah bagi saya lah kemah. Bagi saya lah, yang mengkafir ni hanya Allah ya. Dia tak boleh mengkafirkan orang. Itu. Jadi kita sebut tu, Allah kan nak sebut kafir, hukum dia tu kafir. Ambil daripada apa, nas syarak semua tu kan. Tu ada lagi lah, dia kritik-kritik, tu ada yang dijawab lah. Tayyib, sikit lagi. Wahal wajaba 'alaiha summa saqata aw lam yaji aslan. Adakah puasa tu tak wajib? Adakah puasa daripada orang haid tu asalnya wajib, lepas tu gugur kewajipan tersebut? Ataupun memang awal-awal lagi puasa tak wajib bagi orang haid? Faham kan? Wajhan, ada dua wajah. Asah dia yang mana? Asahuhuma, yang paling asah daripada dua wajah tu asani. Maknanya awal-awal lagi tak wajib. Lam yaji aslan. Maksudnya puasa ni tak wajib pada asal lagi. Puasa ni tak wajib pada asal lagi. Nanti samalah, benda sama masalah orang tua yang memang tak larat tak boleh nak puasa dah, dan juga orang yang marid, maradan la yurjabur uhu, orang yang sakit yang tak ada harapan sembuh. Adakah dia ni memang awal-awal lagi tak wajib puasa? Awal-awal lagi di sisi dia ni pada hak dia wajib fidyah, ataupun asalnya wajib puasa tapi gugur wajib puasa tu dan digantikan dengan fidyah? Khilaf kat situ ada, kat sana tu ada khilaf pula berlaku disebabkan khilaf tu. Nanti kita akan tengok. Jadi kat sini pun sama, adakah puasa pada bagi di sisi orang haid tu memang asal-asal lagi tak wajib, ataupun asalnya wajib tapi digugurkan. Lepas tu bila digugurkan, kenapa kena qada? Qada tu ada amrun jadi daripada syarak. Datang amrun yang baru daripada syarak, suruhan yang baru, suruh puasa. Jadi asahnya yang kedua, iaitu tak wajib pada asal. Wa innama wajaba, seolah ada soal, pertanyaan. Dah tak wajib pada awal, kenapa wajib qada? Wa innama wajaba 'alaiha al-qada'u bi amrin jadi. Hanya saja wajib qada tu kerana suruhan yang baru. Ni ada kaitan dengan hadis Aisyah lah ni. Wa qala fil wasit wa laysa li hadzal khilaf faidatun fiqhiyah. Kadang ada khilaf, dia ada faedah fiqhiyah. Ada yang tak ada faedah. Tapi disebutnya ada juga faedah daripada kebanyakan itulah. Ada faedah pada aiman dan juga ta'alik. Basit tak apa? Imam Ghazali qala fil basit, tak sebut nama dah. Jadi kita kena tahu ni dah, basit ni karangan siapa? Karangan Imam Ghazali. Maknanya qala tu domir huwa tu kembali kepada Imam Al-Ghazali. Dia tak sebut sebelum tu nak kembali kepada siapa. Tapi kita faham pada fil basit tu. Kitab dia apa? Ringkas daripada kitab. Ringkas dari kitab apa? Kali tak apa? Al-Basit. Kita apa? Al-Basit. Al-Wasit selepas Basit. Kita apa? Nihayah apa? Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Matlab. Wa Dirayatul Mazhab. Daripada guru dia, Imamul Haramain. Lepas tu dia ringkaskan itulah jadi Al-Basit. Lepas tu ringkaskan jadi Al-Wasit.
Tu ringkas lagi jadi Al-Wajiz. Tu disyarah oleh Imam Rafi'i. Al-Aziz, Syarhul Wajiz, ataupun dikenali dengan Fathul Aziz, ataupun dikenali dengan Asyarhul Kabir. Kita ada syarah satu lagi, Syarhul Saghir. Baik. Wallahu a'lam. Yustahabu fi saum salah satu asya